Berikut adalah nama-nama anggota First Perak Federated Malay States Volunteer Force yang terkorban dari 17 Disember hingga 22 Disember 1941 sewaktu peristiwa pengunduran tentera British dari lintasan Sungai Krian ke lintasan Sungai Perak di Kuala Kangsar. Senarai ini hanyalah anggota First Perak Battalion sahaja, manakala senarai anggota tentera British dari pasukan 11 Indian Division yang terkorban adalah jauh lebih ramai. Sebagaimana penerangan saya di dalam episod pertama peristiwa pengunduran tentera British dari kawasan lintasan Sungai Krian, unit First Perak Battalion telah ditugaskan oleh Lieutenant General Arthur E. Percival untuk melaksanakan kerja-kerja subversif di sepanjang laluan Jalan Raya Federal Route 1 dari Nimbung Tebal ke Kemunting, khususnya untuk merosakkan kulvert, meletupkan jambatan dan membuka kunci air supaya Jalan Raya Federal Route 1 dari Nimbung Tebal ke Kemunting tidak dapat dilalui oleh tentera Jepun yang perlu membawa aset-aset utama mereka seperti kereta kebal, artileri, trak, bekalan makanan dan peluru serta senjata berat yang lain bagi menyokong kempen peperangan mereka di kawasan utara Perak. Justru penggunaan jalan raya daripada sempadan Sadau atau Pekan Jitera ke sini sangat penting, mengambil kira perancangan Lieutenant General Yamashita, pemerintah tertinggi 25th Army Tentera Imperial Jepun yang memutuskan supaya tentera Jepun memfokuskan penggunaan pelabuhan di Singgora dan Bangkok sebagai access point entry mereka berlabuh bersama peralatan dan kelengkapan perang dan seterusnya bergerak ke Melaya. Ditambah lagi faktor ketidaksesuaian Kota Baru yang jatuh ke tangan tentera Jepun seawal 9 Disember 1941 di mana bandar tersebut tidak mempunyai akses jalan raya moden ke arah selatan pada tahun 1941. Selain daripada itu, faktor unit Royal Engineers tentera British yang telah melaksanakan tugas dengan cemerlang dan cekap telah berjaya meletupkan banyak jambatan kereta api di negeri Kelantan menuju ke Kuala Lipis. Situasi ini menyukarkan lagi tentera Jepun menggunakan akses rel kereta api untuk mara dari Kota Baru ke Gemas kerana mereka perlu membawa peralatan ketenteraan yang banyak. Di sepanjang laluan Jalan Raya Federal Route 1 dari Nimbung Tebal ke Kemunting juga, unit Bombay Sappers and Miners bersama pegawai JKR Negeri Perak juga telah diarahkan untuk meletupkan jambatan jalan raya dan kereta api serta memasang jerangkap samar untuk membunuh seberapa ramai tentera Jepun yang cuba melalui kawasan berkenaan. Tugas rearguard action pula diberikan kepada pasukan 1st Gurkha Rifles daripada pasukan 28 Indian Brigade, sementara menunggu pasukan Royal Engineers dan JKR Perak melaksanakan kerja-kerja sabotaj. Daripada kedudukan di Jambatan Sungai Krian, selepas kedua-dua jambatan yang merentangi sungai tersebut diletupkan, tentera British daripada unit Royal Engineers dan Bombay Sappers and Miners telah diarahkan berundur ke Pekan Bangan Serai menjelang 21 Disember 1941. Pekan Parit Buntar pula telah ditinggalkan sepenuhnya dan tidak dipertahankan. Berdasarkan kepada bacaan saya juga, tiada pertempuran yang berlaku di Bagan Serai kerana tactical retreat tentera British dibuat dengan pantas bagi mematuhi arahan General Percival agar kesemua pasukan, unit dan anggota tentera British di bawah pasukan 11 Indian Division perlu segera melintasi Sungai Perak, sama ada melalui Jambatan Victoria di Pekan Enggur ataupun di Jambatan Iskandar di Kuala Kangsar selewat-lewatnya pada 22 Disember 1941 sebelum jam 12.30 malam. Saya pernah membaca sebuah tesis yang ditulis oleh beberapa orang pegawai tentera Amerika Syarikat pada tahun 2002 yang pernah mengkaji mengenai taktik pengunduran tentera British daripada Pulau Pinang ke Ipoh. Di dalam jurnal berkenaan ada diceritakan bahawa tentera Jepun telah menggunakan konsep center of gravity dan juga leveraging kekuatan sedia ada iaitu air superiority dan kemudahan akses jalan raya.
Ini bermaksud dengan menggunakan nadi pengangkutan yang dibina kerajaan British sebelum perang, iaitu Jalan Raya Federal Route 1 yang siap dibangunkan sepenuhnya pada tahun 1939, dan juga kemudahan lapangan terbang di utara Melaya, iaitu di Alustar dan Sungai Petani yang ditinggalkan tergesa-gesa oleh tentera British. Situasi ini membolehkan tentera Jepun mengambil alih kemudahan landasan kedua-dua lapangan terbang berkenaan bagi melancarkan operasi pesawat pengebom ringan tentera Jepun dengan menggunakan pesawat Kawasaki Ki-48 atau diberi nama kod name Lily bermula dari 18 hingga 21 Disember 1941. Sehubungan dengan itu, jalan yang menghubungkan Pekan Bagan Serai dan Taiping telah mula dibom oleh pesawat tentera Jepun bermula pada 18 Disember 1941 dengan menggunakan pesawat pengebom ringan Lily yang dilancarkan daripada kedua-dua lapangan terbang Alustar dan Sungai Petani. Kenyataan ini adalah selari dengan pernyataan oleh Lieutenant Colonel Masanabu Suji yang menulis di dalam bukunya bahawa Major General Endo, pegawai pemerintah formasi pesawat pengebom ringan tentera Jepun, telah mengambil alih lapangan terbang Sungai Petani yang ditinggalkan tergesa-gesa dalam peristiwa pengunduran tentera British dari lintasan Sungai Muda pada 17 Disember 1941. Ditambah buruk lagi, di lapangan terbang ini telah ditinggalkan bekalan bahan api RON 92 dan landasan atau tarmac moden yang tidak sempat dimusnahkan oleh tentera British. Keadaan yang sama juga berlaku di lapangan terbang Pengkalan Cepa dan Gong Kedak di Kelantan, di mana situasi ini telah dieksploitasi tentera Jepun, terutama daripada tentera laut mereka untuk mengatur gerak pasukan 22nd Air Flotilla daripada Pulau Phuquoc di Kemboja, seterusnya menggunakan lapangan terbang tersebut sebagai forward operating base pesawat tempur mereka dari jenis A5M Fighters dan A6M0 bagi tujuan sokongan unit infanteri tentera Jepun menawan sasaran penting di Middle Malaya dengan melaksanakan dive bombing konvoi-konvoi tentera British yang sedang berundur ke arah selatan. Sewaktu saya meninjau jalan Federal Route 1 dari Bandar Bagan Serai ke Kamunting, saya dapat melihat dua buah jambatan utama yang merentangi dua buah sungai di laluan dari Pekan Bagan Serai ke Kamunting. Jambatan yang dimaksudkan adalah yang pertama terletak di Kampung Sungai Gedung yang merentangi Sungai Kurau, dan sebuah lagi jambatan sungai yang lebih dalam di Kampung Diu yang merentangi Sungai Sepetang, terletak betul-betul di pintu masuk ke Kamunting. Secara logiknya, kedua-dua jambatan ini mungkin telah dimusnahkan oleh tentera British daripada pasukan 1st Perak Battalion dan juga Royal Engineers dalam peristiwa pengunduran mereka ke Kuala Kangsar pada 21 Disember 1941. Namun, saya tidak dapat mengesahkan perkara ini benar-benar berlaku mengambil kira fakta Bandar Taiping telah ditinggalkan sepenuhnya secara tergesa-gesa pada 21 Disember 1941. Lieutenant Colonel Masanabu Suji juga telah menyatakan bahawa unit infanteri Ando Detachment yang membawa aset kereta kebal telah berjaya sampai di Bandar Taiping seawal 21 Disember 1941 tanpa sebarang tentangan daripada tentera British, dan Batalion HQ tentera Jepun telah dibentuk di Hua Lian High School pada 22 Disember 1941. Ini merupakan satu tempoh yang sangat singkat berbanding fakta yang saya boleh sahkan bahawa tentera British pada 21 Disember 1941 masih berada di Pekan Bagan Serai bertahan di tali air di hadapan saya ini sebelum mereka semua berundur ke Kuala Kangsar. Sekiranya kedua-dua jambatan di Kampung Sungai Gedung dan Kampung Diu dimusnahkan oleh Royal Engineers tentera British, ini mungkin bermakna engineer tentera Jepun telah berjaya membaiki jambatan tersebut dalam tempoh yang singkat, iaitu kurang sehari, bagi membolehkan pasukan Ando Detachment masuk ke Taiping bersama kereta kebal mereka pada 21 Disember 1941. Namun, berdasarkan kepada tinjauan saya secara dekat di kedua-dua kawasan berkenaan, saya tidak dapat melihat sebarang kesan kemusnahan jambatan berkenaan yang telah diletupkan sebelum ini. Mungkin jika ada sahabat yang menonton episod ini yang mempunyai maklumat yang lebih tepat dan sahih, boleh berkongsikan maklumat tersebut. Sekiranya ada war diary dan penulisan yang menyatakan jelas kedua-dua jambatan ini telah diletupkan oleh pasukan Royal Engineers. Mengikut pembacaan saya juga di dalam buku Lieutenant Colonel Masanabu Suji,
Unit kereta kebal dari Ando Detachment telah bergegas ke Kuala Kangsar bermula pada waktu subuh 22 Disember 1941 dan sesampainya mereka ke Jambatan Iskandar, ianya telah musnah diletupkan terlebih dahulu oleh tentera Punjabi dari unit 5th 14 Punjab Regiment di bawah pemerintahan Lieutenant Colonel Cyrus Stokes. Kolom kereta kebal daripada pasukan Ando Detachment pada hari sebelumnya telah berhenti di jalan kota di Bandar Taiping, tempat di mana kita berada sekarang. Berdasarkan kepada gambar yang pernah dikongsikan kepada saya oleh saudara Zafrani Arifin, jalan ini adalah menghala ke Cakak Jering, seterusnya ke Padang Rengas dan Kuala Kangsar. Walau bagaimanapun, saya perlu meneliti dan menyemak timeline dan war diary unit-unit tentera British yang terlibat dengan peristiwa pengunduran ini dengan lebih lanjut bagi mengesahkan timeline yang tepat, kerana tempoh waktu kemarahan ini boleh memberikan kita situasi sebenar mengenai usaha pertahanan unit tentera British sepanjang mereka berundur dari Sungai Krian ke Jambatan Iskandar di Kuala Kangsar. Ini termasuklah keputusan taktikal dan strategik, sama ada jambatan jalan raya yang terletak di kampung Sungai Gedung dan juga jambatan jalan raya merentangi Sungai Sepetang di kampung Diu benar-benar dimusnahkan atau tidak oleh engineer tentera British sewaktu mereka berundur dari Bagan Serai ke Kuala Kangsar pada 21 Disember 1941. Fakta ini juga sangat penting bagi menyambung penjelasan yang akan saya huraikan secara terperinci di dalam episod keempat peristiwa pengunduran Sungai Krian oleh tentera British serta kesilapan strategi dan keputusan yang diambil oleh Lieutenant General Arthur E. Percival dan juga Lieutenant General Sir Louis Heath dari tarikh 18 Disember hingga 22 Disember 1941. Pada era sebelum perang, Bandar Taiping sudah mempunyai kemudahan lapangan terbang moden yang terletak di Tekah. Lapangan terbang ini pernah menjadi isu perdebatan hangat sama ada Amelia Earhart pernah berhenti di sini atau tidak pada 7 Jun 1937 bersama pembantu beliau yang bernama Fred Noonan untuk mengisi minyak sebelum meneruskan penerbangan mengelilingi dunia sehingga mereka hilang tanpa dikesan di Lautan Pasifik sebulan kemudian. Tapi itu adalah isu lain yang mungkin kita akan bincangkan pada masa hadapan sekiranya kita berkesempatan. Pada tahun 1938, tentera udara di Raja British telah menambah baik kemudahan lapangan terbang Tekah yang terletak di tengah-tengah Bandar Taiping supaya ianya dapat menampung operasi ketenteraan pesawat tempur dan pengebom tentera udara di Raja British sekiranya berlaku peperangan di Melaya. Tetapi disebabkan kekangan bajet, lapangan terbang ini tidak dilengkapi dengan sebarang aset kapal terbang yang ketika itu masih menunggu pertimbangan dan kelulusan daripada Whitehall London. Berikutan, fokus perang adalah di Eropah dan bukan di Asia Pasifik. Disebabkan pesawat udara tentera udara di Raja British tidak banyak diatur gerak ke Melaya, kapal terbang sedia ada dari jenis Brewster Buffaloes dan Bristol Blenheim lebih bertumpu untuk diatur gerak ke lapangan terbang Alustar, lapangan terbang Sungai Petani dan lapangan terbang Butterworth bagi operasi pertahanan udara di kawasan utara Melaya. Tindakan ini adalah rasional kerana British memang menjangkakan bahawa tentera Jepun akan menyerang dari arah utara. Justru atur gerak kapal terbang Royal Air Force perlu mempunyai kapasiti untuk menjangkaui jarak operasi untuk mengebom pelabuhan Patani dan Singgora. Namun, lapangan terbang Tekah di Taiping masih dilengkapi dengan bekalan bahan api dari jenis RON 92 dan kemudahan tarmac moden untuk menghadapi sebarang kemungkinan sekiranya ia perlu digunakan. Di dalam buku Lieutenant Colonel Masanabu Suji, beliau ada menceritakan selepas Bandar Taiping berjaya ditawan oleh tentera Jepun pada 21 Disember 1941, beliau telah menaiki kapal terbang peninjau jenis KI-15 atau digelar sebagai Direct Contact Machine dari lapangan terbang Tekah di Taiping yang dipandu oleh juruterbang bernama Lieutenant Muda Imai pada hari yang sama. Misi penerbangan ini adalah untuk meninjau keadaan jambatan kereta api Victoria di Enggur dan juga jambatan Iskandar di Kuala Kangsar yang merupakan objektif utama Lieutenant General Yamashita dalam usaha mereka untuk mara ke Ipoh. Kedua-dua jambatan ini diklasifikasikan sebagai sasaran penting bagi aspek kelangsungan operasi ketenteraan 25th Army Tentera Imperial Jepun bagi mencapai misi akhir mereka menawan Singapura. Mengambil kira lintasan Sungai Perak adalah halangan yang sangat sukar memandangkan Sungai Perak adalah lebar dan dalam.
Ketika Lieutenant Colonel Masanabu Suji melakukan tinjauan udara tersebut, beliau menyatakan bahawa beliau masih sempat melihat kedua-dua jambatan berkenaan dalam keadaan kukuh dan masih belum diletupkan oleh tentera British. Lieutenant General Yamashita pada 21 Disember 1941 juga telah mengarahkan unit 42nd Regiment Ando Detachment yang mempunyai aset kereta kebal untuk bergegas ke Kuala Kangsar dengan segera bagi menawan kedua-dua jambatan berkenaan sebelum ianya diletupkan. Unit Seki Detachment pada waktu ini telah dibubarkan mengambil kira keputusan untuk merehatkan Lieutenant Colonel Shizuo Saiki disebabkan faktor usia. Tambahan lagi, ramai anggotanya telah terkorban dan aset kereta kebal di bawah pemerintahan beliau juga sudah banyak yang musnah sepanjang misi kemaraan dari Sadao ke Taiping, khususnya dalam pertempuran di Jitra dan Gurun. Fokus penggunaan unit armor tentera Jepun untuk kempen di media Melaya adalah menggunakan khidmat unit Ando dan OKB Detachment. Saya perlu tekankan bahawa adalah sangat penting supaya unit Ando Detachment dapat menawan jambatan Victoria di Enggor dan jambatan Iskandar di Kuala Kangsar dalam keadaan kukuh. Ini kerana tentera Jepun perlu mengekalkan momentum kemaraan pantas mereka ke Singapura. Tambahan lagi, entry point bekalan makanan dan segala kelengkapan perang termasuk peluru mereka sangat jauh, iaitu dari pelabuhan Bangkok dan Singgora, dan mereka perlu mengekalkan rantaian supply line ini tanpa putus. Mengikut penulisan Lieutenant Colonel Masanabu Suji, unit kereta kebal Ando Detachment hanya mula bergerak ke Kuala Kangsar bermula pada waktu subuh 22 Disember 1941 dari Bandar Taiping, sewaktu anggota infanteri tentera Jepun sedang menghampiri jambatan Iskandar di Kuala Kangsar dengan satu perasaan optimis mereka mampu menawan jambatan berkenaan dalam keadaan kukuh. Ianya secara tiba-tiba telah diletupkan oleh tentera Punjabi dari unit 5th 14 Punjab. Letupan kedua turut berlaku di jambatan Victoria di Enggor beberapa minit kemudian. Sejurus selepas jambatan ini musnah, tentera Punjabi terus berundur ke pekan Sungai Siput yang terletak kira-kira 10 km di arah selatan. Tiada pertempuran dicatatkan berlaku di kawasan jambatan ini, serta tiada sebarang usaha tembakan artileri dibuat oleh tentera British di kawasan utara kepala jambatan ini selepas ianya dimusnahkan. Pada pandangan saya, tindakan ini adalah satu kerugian yang sangat besar dalam taktik pertempuran. Saya akan jelaskan mengenai kesilapan taktik ini pada episod akan datang. Mungkinkah tentera British pada waktu ini terlalu takut dan sudah terlalu panik serta mahu mengelakkan sebarang situasi pertempuran dengan tentera Jepun di kawasan kedua-dua jambatan ini? Ataupun adakah ini satu lagi kesilapan pemerintah pasukan, khususnya daripada Lieutenant General Arthur E. Percival ataupun pemerintah unit Battalion 5th 14 Punjab itu sendiri, iaitu Lieutenant Colonel Cyrus Stokes. Lieutenant Colonel Masanabu Suji ketika kedua-dua jambatan ini dimusnahkan, beliau sedang berada di Hua Lian High School di Taiping dan baru bersiap hendak melelapkan matanya setelah seharian penat membuat operasi tinjauan udara di kawasan utara Perak. Beliau dapat mendengar bunyi dua dentuman yang sangat kuat dari arah Kuala Kangsar dan dapat mengagak bahawa dua letupan berkenaan telah menandakan kegagalan misi unit Ando Detachment menawan kedua-dua jambatan berkenaan dalam keadaan kukuh. Selepas mendapat pengesahan mengenai kegagalan misi unit Ando Detachment menawan dua jambatan di Kuala Kangsar dalam keadaan kukuh, Lieutenant General Yamashita yang berada di HQ 25th Army di Sungai Petani merasa sangat risau dan bimbang kerana beliau mengakui lintasan Sungai Perak adalah satu lintasan yang sangat sukar kerana Sungai Perak adalah halangan semula jadi yang sangat sukar di mana arusnya deras, dalam dan lebar. Tambahan lagi, tentera Jepun perlu mengekalkan momentum kemaraan pantas mereka dengan membawa bekalan perang yang sangat banyak seperti makanan, peluru dan jentera berat lain bagi pasukan tentera berkekuatan 2 division. Dalam erti kata lain, supply line tentera Jepun pada ketika ini bersifat overstretch dengan entry point terletak terlalu jauh di Singgora dan Bangkok. Situasi ini tidak ideal bagi kempen peperangan konvensional. Tambahan lagi, suasana iklim hutan tropika memerlukan bekalan makanan dan kelengkapan perang dalam kuantiti yang banyak. Mujulah pada waktu ini, kekuatan Royal Air Force British sudah lumpuh dan tidak mampu membuat misi pengeboman kolom tentera Jepun yang mara dari utara ke Kuala Kangsar di sepanjang jalan Federal Route 1. General Yamashita pula tidak boleh memberikan ruang masa kepada tentera British untuk menyediakan fixed defensive position seperti bunker, pillbox
tank traps dan juga slit trench di sepanjang jalan Federal Route 1 di negeri Perak. Dengan kegagalan misi menawan kedua-dua jambatan di Kuala Kangsar, situasi ini telah memberikan risiko kepada kempen keseluruhan tentera Jepun untuk mengekalkan momentum kemarahan ke Singapura dengan pantas. Saya perlu tegaskan mengenai fakta penting yang kerap disalah tafsir oleh peminat sejarah di Malaysia. Malaya bukanlah objektif utama tentera Jepun. Objektif utama mereka adalah untuk menawan Singapura dengan seberapa segera sebelum bantuan pertolongan hadir dari Great Britain, terutamanya fleet kapal Royal Navy bersama kapal pengangkut HMS Indomitable sebelum mereka sampai di Pelabuhan Sembawang Singapura bersama penghantaran kapal terbang tempur jenis Hurricanes yang mampu menangani keupayaan teknologi terkini pesawat tempur A6M0 milik tentera Jepun. Objektif kedua tentera Jepun di Asia Tenggara adalah untuk menawan beberapa telaga minyak di Palembang, Sumatera, di Burma dan juga di Miri, Sarawak bagi kelangsungan operasi ketenteraan mereka di China. Malaya hanyalah sebagai batu loncatan sahaja supaya mereka dapat mencapai kedua-dua objektif utama ini. Menyedari hakikat objektif tentera Jepun di Asia Tenggara, strategi utama tentera British pada waktu itu adalah untuk mengekalkan pertempuran dengan tentera Jepun di kawasan paling utara semenanjung Tanah Melayu, iaitu seberapa jauh mungkin dari Pelabuhan Royal Navy di Sembawang, Singapura, sekurang-kurangnya sehingga bantuan askar tambahan tentera British dari Division ke-18 sampai ke Singapura. Walaupun menyedari hakikat berkenaan, tentera British yang dipimpin oleh Lieutenant General Arthur E. Percival telah membuat kesilapan kedua paling besar dalam strategi pertahanan di Utara Malaya, iaitu memilih untuk meninggalkan sahaja 3 lokasi lintasan utama Sungai Perak, iaitu yang pertama, Jambatan Kereta Api Victoria di Enggur, yang kedua, Jambatan Jalan Raya Iskandar di Kuala Kangsar, dan yang ketiga, lintasan feri di Tanjung Belanja. Ketiga-tiga kawasan di lintasan Sungai Perak ini diputuskan untuk tidak dipertahankan selepas ianya dimusnahkan, dan kesilapan besar ini telah memberi ruang kepada unit engineer tentera Jepun untuk membaiki kedua-dua jambatan ini dengan pantas menggunakan kayu balak dan pokok getah yang banyak tumbuh di sekitar kepala jambatan berkenaan, dan seterusnya berjaya mengekalkan momentum kemarahan menggunakan jaringan jalan raya moden Federal Route 1 untuk ke Singapura. Antara beberapa sebab utama General Percival membuat keputusan untuk tidak mempertahankan ketiga-tiga kawasan ini adalah selepas keseluruhan pasukan 11 Indian Division melintasi Sungai Perak pada 22 Disember 1941 malam, General Percival telah memecat Major General Murray Leon, General Officer Commanding 11 Indian Division, dan menggantikan beliau dengan Brigjen Archibald Paris daripada pasukan 12 Indian Brigade. GOC memangku yang baharu ini telah membuat keputusan berbeza dengan perancangan asal Major General Murray Leon. Brigjen Archibald Paris berpandangan tindakan untuk mempertahankan 3 lintasan Sungai Perak adalah satu strategi yang sukar kerana ianya boleh di-outflank daripada hulu sungai maupun di hilir Sungai Perak. Situasi ini memerlukan tentera British melaksanakan taktik pertempuran di hutan. Sebagaimana penjelasan saya pada video episod kedua, pada ketika ini, hanya pasukan 12 Indian Brigade dan pasukan 8 Australian Division sahaja yang telah mendapat latihan pertempuran hutan secukupnya. Kebanyakan unit-unit di bawah 11 Indian Division masih tidak mendapat pendedahan pertempuran hutan, kecuali pasukan tentera Gurkha di bawah 28 Indian Brigade yang sudah terlalu penat bertempur tanpa henti sejak peperangan bermula di Jitra sehingga ke Taiping. Pada pandangan peribadi saya, keputusan untuk meninggalkan lintasan Sungai Perak oleh Brigjen Archibald Paris merupakan satu keputusan yang silap. Tetapi pandangan ini adalah terhad kepada perbincangan akademik sahaja. Kerana pada pemerhatian saya, anggota 11 Indian Division telah pun mempunyai pengalaman bertempur di Jitra, Gurun dan Keruh, dan seharusnya sudah dapat memahami taktik serangan ataupun strategi pertempuran yang diguna pakai oleh tentera Jepun. Tetapi pandangan saya ini hanyalah bersifat akademik berdasarkan pemerhatian lokasi berkenaan pada waktu sekarang, dan saya tidak mempunyai asesmen situasi waktu kejadian berlaku. Dengan tentera Jepun kerap melakukan pengeboman di sebelah selatan kedua-dua jambatan dari udara.
Mungkin ini telah membuatkan unit Fifth 14 Punjab berasa gusar dan unnerved untuk bertahan lama. Walau bagaimanapun, Brigjen Archibald Paris tegas berpendapat tentera British mempunyai kelebihan yang baik sekiranya mereka memilih untuk bertahan di Kampar. Lieutenant General Percival yang tidak mempunyai pegangan tetap semenjak awal kempen di Melaya bersetuju dengan cadangan baharu ini. Walaupun dia amat sedar dan risau sejak berlakunya perang di Melaya pada 8 Disember 1941, tentera British telah menyerahkan sejumlah besar kawasan di utara dan timur Melaya kepada tentera Jepun tanpa sebarang usaha serangan balas. Ditambah buruk lagi, bermula pada 13 Disember 1941, pasukan tentera darat British sudah tidak mendapat sokongan operasi pesawat udara RAF yang sudah lumpuh sepenuhnya, termasuk beberapa landasan kapal terbang moden milik RAF yang sudah ditawan oleh tentera Jepun bersama bekalan minyak kapal terbang RON 92 untuk digunakan sewenang-wenangnya oleh tentera Jepun. Tentera Jepun memanggil bekalan ini sebagai Churchill Supplies. Justru kesilapan demi kesilapan telah dibuat oleh Lieutenant General Arthur E. Percival selaku pemerintah tertinggi Melaya Command. Pertama, lintasan Sungai Muda telah ditinggalkan. Kedua, lintasan Sungai Kerian juga ditinggalkan tanpa sebarang tentangan. Dan kali ini, lintasan Sungai Perak juga ditinggalkan, sedangkan keputusan asal untuk meninggalkan Pulau Pinang dan kawasan utara Melaya adalah supaya tentera British dapat bertahan di lintasan Sungai Perak, terutamanya di kawasan Enggur dan Kuala Kangsar. Kesan buruk tentera British berundur daripada Pulau Pinang akan berlaku pada minggu-minggu berikutnya apabila tentera Jepun daripada unit Kobayashi Battalion bukan sahaja telah mendarat di Church Pier Street, Pulau Pinang pada 17 Disember 1941, malah bertindak liar dan kejam dengan merompak, merogol dan menyeksa serta membunuh orang-orang Cina di Bandar Georgetown, Pulau Pinang. Lebih buruk lagi, kemudahan stesen radio British Malayan Broadcasting Corporation telah ditinggalkan tergesa-gesa oleh tentera British tanpa peralatannya dimusnahkan. Ini menyebabkan tentera Jepun telah menggunakan peluang ini dan mengambil alih stesen radio berkenaan dengan menyiarkan berita-berita propaganda Nippon bagi tujuan perang psikologi bermula pada 18 Disember 1941 untuk mengganggu moral penduduk di selatan Melaya dan juga tentera British yang mendengar siaran radio berkenaan. Di dalam episod kedua yang lalu dan juga di awal episod ini, saya telah menceritakan bagaimana selepas kejatuhan Pulau Pinang dan kawasan utara Melaya, buat pertama kalinya tentera Jepun yang dipimpin oleh Yamashita bukan sahaja telah mengambil alih operasi kemudahan lapangan terbang tercanggih di Asia Tenggara untuk digunakan bagi mengekalkan momentum serangan ke Singapura, tetapi mereka kini turut mempunyai akses pelabuhan untuk operasi pendaratan pantai di Laut Selat Melaka. Saya boleh simpulkan kesilapan General Percival untuk meninggalkan kawasan utara Melaya telah memberikan kesan yang sangat buruk kepada prospek operasi ketenteraan tentera British dalam usaha mempertahankan Melaya dan Singapura. Walaupun dia sendiri sedar akan kesan buruk daripada keputusan yang diambil, tetapi dia tetap melakukan kesilapan tersebut dan meletakkan harapan sepenuhnya ke atas unit-unit tentera darat British untuk mengekang kemarahan tentera Jepun dari arah utara walaupun mereka terpaksa menghadapi serangan piercing movement daripada unit armor kereta kebal Type 95 dan Type 97. Selepas tentera British berundur dari Sungai Kerian, hanya moral yang tinggi dan semangat juang yang kental daripada anggota tentera darat British sahaja yang mampu menyekat kemarahan tentera Jepun. Namun disebabkan pimpinan yang lemah di peringkat division, harapan ini cuma tinggal sia-sia. Walaupun banyak pertempuran yang dicatatkan menunjukkan anggota bawahan tentera British mampu berjuang dengan baik di dalam hutan, khususnya prestasi cemerlang anggota tentera Gurkha, tentera Sikh dan tentera Second Argyle dari Scotland. Saya meletakkan beban kegagalan pertahanan di utara Melaya kepada kedua-dua individu ini. Seharusnya jika saya adalah Field Marshal tentera British di Asia Tenggara pada waktu itu, ataupun jika saya adalah Perdana Menteri Great Britain iaitu Winston Churchill, sejurus mendapat berita kejatuhan kawasan utara dan timur Melaya yang cukup besar dalam masa yang singkat ke tangan tentera Jepun, saya tidak akan teragak-agak memecat Lieutenant General Arthur E. Percival dan menggantikan tempat beliau dengan General British yang lebih bersifat belligerent dan tegas dalam membuat keputusan sukar. Dan pada ketika itu di Melaya, sememangnya ada watak-watak yang tegas dan belligerent seperti yang diperlukan.
Antaranya Brigjen Berthold Billy Key ataupun Major General Henry Gordon Bennett dari Australia. Tetapi inkompetensi Percival telah dibiarkan berlarutan sehingga ke kempen-kempen berikutnya di Middle dan Southern Malaya yang juga mengalami kegagalan lebih teruk dalam operasi ketenteraan, khususnya pertahanan darat. Pada inferan saya, Percival seharusnya dipecat lebih awal dari Major General Murray Leon dan sepatutnya digantikan dengan Major General Henry Gordon Bennett dari Australia yang lebih berkaliber dan belligerent. Selain daripada kegagalan Lieutenant General Percival memimpin tentera British mempertahankan Malaya sewaktu kehangatan perang, terdapat kesalahan besar dalam pertimbangan beliau yang dibuat sebelum perang bermula. Pada bulan Ogos 1941, Field Marshal Sir John Dale dengan persetujuan Sir Winston Churchill telah melantik Brigjen Ivan Simpson selaku pengarah Jabatan Arah Jurutera British yang baru di Malaya. Beliau ditugaskan oleh Whitehall, London untuk meninjau situasi pertahanan dan keadaan bentuk muka bumi di Malaya bagi tujuan mengekang serangan tentera Jepun dari utara Malaya. Sebelum tahun 1937, tentera British hanya melihat kepada kemungkinan tentera Jepun menyerang Singapura dari arah laut, terutama di Mersing. Justru mereka telah melaburkan sejumlah 60 juta pound sterling untuk membina kubu-kubu konkrit di kawasan Mersing, Kota Tinggi dan Pengerang, termasuk juga kawasan timur Pulau Singapura yang dikenali sebagai Johor Battery Area, termasuk usaha-usaha memodenkan pelabuhan Royal Navy di Sembawang. Tetapi apabila maklumat risikan menunjukkan wujud kemungkinan Singapura diserang dari arah selatan Thailand, kerajaan British mula melihat kepada keperluan untuk mempertahankan Singapura dari utara Malaya. Bagi tujuan memperkukuhkan persediaan pertahanan dari arah utara Malaya, Brigjen Ivan Simpson telah diarahkan untuk membuat laporan penuh kepada Sir Shenton Thomas, Gubernur Singapura, dan juga Lieutenant General Percival mengenai keperluan supaya tentera British dengan segera membina kubu-kubu konkrit dan fortification pertahanan kekal di semua lokasi strategik di utara Malaya bagi memperkukuhkan strategi Malay States Barrier. Sir Ivan Simpson telah mengambil masa 2 minggu untuk melawat seluruh pelusuk tanah Melayu, berjumpa dengan penduduk tempatan serta melihat kawasan choke point dan defilement area yang bersifat strategik untuk dibina kubu-kubu pertahanan. Beliau berjaya menyiapkan laporan tersebut dan telah memberikan kepada Lieutenant General Arthur E. Percival pada akhir Ogos 1941. Tetapi malangnya nasihat dan syur ini tidak diendahkan oleh General Percival kerana beliau masih menganggap Ivan Simpson adalah orang luar yang tidak mempunyai autoriti untuk menasihatinya yang sudah lama berada di Malaya. Saya sekarang berada di salah satu lokasi yang disyorkan oleh Brigjen Ivan Simpson untuk kubu pertahanan konkrit dibina bagi mengekang kemarahan tentera Jepun dari arah utara. Di dalam episod akan datang dan juga episod terakhir peristiwa pengunduran Sungai Krian, saya akan membawa anda semua untuk meneliti kepentingan kawasan ini yang dahulu dikenali sebagai Bubu Bypass ataupun Bukit Berapit Bypass Area, serta melihat dengan lebih dekat kepentingan kawasan ini sebagai sasaran penting yang sepatutnya dipertahankan oleh tentera British tetapi diputuskan oleh General Arthur E. Percival untuk ditinggalkan begitu sahaja. Nasihat Brigjen Ivan Simpson untuk kawasan ini dibina kubu pertahanan serta supaya sejumlah besar periuk api dipasang di kawasan ini seawal Ogos 1941 tidak diendahkan oleh General Arthur E. Percival, dan keputusan tersebut telah memakan dirinya serta mengakibatkan Empire British di Asia Tenggara berakhir buat selama-lamanya. Kita jumpa dalam episod keempat akan datang.